Ketua Jurulatih Negara Kim Panggon seakan beri bayangan barisan yang akan disenaraikan untuk ujian sebenar di pentas Piala Asia tahun depan. Pesta Bola Merdeka antara kejohanan penting yang perlu dihadapi barisan negara selain keperluan mengutip mata untuk perbaiki ranking FIFA antara modus operandi seiring. Tegas Panggon, watak pemain yang dahagakan kemenangan sekali lagi ditagih apatah lagi ia berlangsung di gelanggang sendiri. Now we are almost our best list this moment. Of course, there is some flexibility because there is a certain equal level. So someone a good condition, someone in terms of technical region we select or we put them as standby. But including all standby list, I think this will be play for until Asian Cup and also World Cup qualification. Yeah. Menerusi senarai yang telah pun dikeluarkan secara eksklusif di Astro Arena, Panggon menegaskan hasrat untuk perbaiki kelemahan mental dan kurang keyakinan pemain masih dalam pembikinan. Ternyata matlamat yang diikrar oleh Panggon pada Februari 2022 belum cukup untuk capai tahap yang dimahukan pengendali kelahiran Korea Selatan itu. We always said winning habit at home. So we want to make it a fortress at home. So anyone to get into our home, we want to kill them. So that winning habit we want to maintain. We don't want to lose anyone in the home. So we will keep fight even though our opponents are around 100 level, around 90 level. But I think we have to face up in front of all the public. So we will fight for that. Yeah. Okey, inilah dia senarainya. Tak banyak perubahan ataupun rombakan yang dilakukan Kim Panggon dalam mengharungi kejohanan Pesta Bola Merdeka dengan hanya Suhaimi Husin, penjaga gol Terengganu, disenaraikan buat kali pertama, itu debut bersama skuad kebangsaan. Manakala lain-lain pemain merupakan senarai yang sama dan juga pernah dipanggil sebelum ini. Itu berbicara lanjut mengenai senarai yang sudah pun dipanggil Ketua Jurulatih Negara Kim Panggon. Kita bersama dengan talang yang tak bukan, Fina Nasrum. Fina, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Sihat, Ahmad? Alhamdulillah, terlebih sihat. Alhamdulillah, kita tak sabar Saya dulu menjelajah tentang cerita skuad kebangsaan bersama Fina. Silakan, Mat. Debut saya tertarik, Suhaimi Husin. Kalau melihat pada ketika ini dalam saingan Liga Super, dia sudah pun merampas tahta sebagai nombor 1 di Terengganu daripada Radi Hazli, Halim. Bagaimana Fina melihat kebarangkalian untuk Suhaimi mendapat peluang beraksi bersama Harimau Malaya? Saya melihat ini adalah satu situasi yang cukup baiklah untuk perkembangan penjaga gol kebangsaan khususnya. Kalau boleh kita tak nak melihat satu kedudukan yang begitu selesa untuk mana-mana pemain. Kalau sebelum ini kita tengok Farizal Malias, dia memegang nombor 1 negara dalam tempoh yang cukup panjang sebelum kehadiran Shihan. Dan mungkin juga dengan adanya bakat-bakat baru seperti ini ataupun nama-nama yang mungkin boleh dikatakan sebagai mampu memberikan saingan ini perlu ada dalam skuad kebangsaan supaya tidak ada rasa mudah ataupun boleh bersenang lenang. Jadi satu wake up call juga untuk Shihan sebenarnya, kerana dia kini ada pesaing terbaru. Kalau sebelum ini Azri, tapi masih lagi Shihan diletakkan sebagai nombor 1 negara. Namun mungkin Suhaimi boleh melakukan sesuatu untuk timbulnya persaingan di situ. Okey. Fina, saya tertarik dengan tadi saya mengikuti laporan eksklusif kita untuk pengumuman nama senarai pemain. Fina ada bertanyakan kepada Panggon mengenai apakah ini bayangan dalam story Fina juga sebut. Apakah ini bayangan untuk skuad Malaysia di Piala Asia? Tadi Panggon tidak mengiyakan dan tidak pula dia melepisnya. Jadi tak ada lagi kejohanan lain selepas ni, saya rasa mungkinlah. Jadi apakah Fina rasakan this is the squad yang akan dibawakan oleh Panggon menuju ke Qatar? Okey, kalau melihat kepada senarai yang ada pada hari ini, yang dikeluarkan pada hari ini, saya fikir ini adalah yang terbaik. Ataupun ini adalah barisan yang telah pun dibina sejak
sejak Panggon mengambil alih pasukan. Dan saya fikir sekiranya berlaku perubahan, mungkin ada perubahan tetapi bersifat minimal. Sekiranya ada perubahan yang terlalu besar, mungkin akan memberikan pening kepala kepada Panggon. Kerana dia sudah pun membina satu pasukan yang sudah pun memiliki keserasian dalam beberapa perlawanan persahabatan sebelum ini. Dan juga kalau kita katakan Pesta Bola Merdeka adalah kejohanan ataupun medan ujian terakhir untuk skuad kebangsaan, kenapa perlu berlaku rombakan itu? Jadi seperti apa yang kita lihat sendiri, Panggon tidak mengiyakan tetapi tidak menafikan. Jadi mungkin juga ini adalah paling mirip lah dengan barisan yang akan menyarung jersey negara di Piala Asia. Di Piala Asia nanti. Finan Nasrum musim 2023 musim Macam sebut nama Finan Nasrum. yang lama tak sebut rindu yang menajubkan untuk Harimau Melayu dan juga Kim Panggon. Pesta Bola Merdeka Tier 1 India, Tajikistan, Palestin. Panggon sebutkan musuh datang ke rumah nak bunuh. Bagaimana Fina melihat kemampuan skuad negara untuk merekodkan keputusan positif menentang 3 pasukan tersebut? Itu adalah satu words yang kuat, yang strong words yang diluahkan oleh Panggon sendiri. Kalau sebelum ni kita kenali Panggon sebagai seorang yang cukup cool, relax, tenang, tetapi hari ini saya tengok dia punya semangat lain macam sikit. Berulang kali dia sebut nak bunuh musuh tu kan. Jadi kalau kita tengok tadi pun dia ada sebut kalau boleh dia nak letak satu standard di mana kalau beraksi di laman sendiri dia tak nak kalah. Kena mempertahankan rekod kemenangan di laman sendiri. Jadi itulah yang akan dilakukan oleh Kim Panggon, tetapi ia bukanlah tugasan yang mudah kerana kita tengok sendiri ranking ketiga-tiga pasukan ini mereka jauh lebih baik daripada kita. Tetapi ada tapi juga kerana kita tidak boleh menilai kedudukan ranking sebagai mutu dan juga kekuatan sebuah pasukan telah. Cuma apa yang saya boleh simpulkan di sini, Panggon mahu memastikan persediaan mental dan juga keyakinan pasukan lebih mantap di atas padang. Jadi perkara itu adalah perkara penting yang akan dipolish Panggon dalam aksi yang akan berlangsung di Pesta Bola Merdeka nanti sebagai main dish lah sebelum ke Piala Asia nanti. Menarik tadi semua orang akan jagakan Panggon akan sebut Palestin sebagai antara tapi dia sebut India. Jadi mungkin apa tafsiran Fina mengenai apa yang dia menyebut negara India sebagai antara yang boleh mencabar Malaysia. Mungkin itu sebab perlawanan pembukaan. Jadi saya fikir adalah penting untuk mereka set mind untuk melihat India sebagai sebuah pasukan yang perlu diatasi untuk aksi pertama. Dia macam mental punya preparation untuk pemain-pemain agar aware dengan kemampuan India ni sendiri. Yalah, sebab kita pernah jumpa Palestin tapi India ni jarang sangat. Sebenarnya Akbar, kemenangan pertama tu adalah cukup penting. Jadi saya yakin Kim Panggon sedang bermain dengan emosi anak buah beliau sendiri supaya berhati-hati dengan perlawanan pertama kerana sekali lagi dia nak mempertahankan kemenangan di laman sendiri dan seterusnya. Saya yakin dia nak lakukan sesuatu dalam Pesta Bola Merdeka ni sebab ada sentimental value di situ. Betul. 13 Oktober Fina aksi menentang India? Ya betul. Betul, okey. 13 Oktober. Okey, baik, terima kasih Finan Nasrum. Terima kasih. Sama Ahmed, sama Akbar.